Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu harap semua sehat. Jadi kita pergi kepada bahagian yang keempat, standard pembelajaran 6.2.1, mewakilkan situasi dalam bentuk sistem ketaksamaan linear. Jadi ini adalah pada topik 6, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, bagi bahagian 4 ini dia berada pada buku teks muka surat 165. Mana-mana yang belum subscribe, saya mohon subscribe supaya anda dapat latest video update daripada Sir Fakri. Okey, sama lagi muka surat 165, pelbagai situasi mewakili ketaksamaan linear. Jadi situasi Y lebih besar daripada X, kita tulis ketaksamaan dia Y lebih besar, simbol besar. Y kurang pada X. Y tidak kurang daripada X. Y tidak kurang daripada X. Maksud dia sudah berubah. Dia akan jadi Y lebih besar atau sama dengan X. Y tidak lebih daripada X. Dia terbalik pula. Y sekurang-kurangnya K kali X. Y sekurang-kurangnya K kali X. Dia Y lebih besar atau sama dengan K kali X. Maksudnya kalau 2 kali ganda X, 2X lah. Kalau 3 kali ganda X, 3 kali X. Okey, ini sekurang-kurangnya. Dia ada pula selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya, lawan dia lah. Selebih-lebihnya, Y lebih kecil atau sama dengan KX. Okey, yang kedua, sambungan maksimum. Maksimum Y ialah K. Jadi ketaksamaan dia Y lebih kecil atau sama dengan K. Paling maksimum lah K tu. Paling maksimum lah 10. Jadi Y lebih kecil atau sama dengan 10. Minimum Y ialah K. Jadi lawan dia lah. Paling kurang pun nak nilai dia 10. Jadi Y lebih besar atau sama dengan 10. Itu maksudnya minimum. Okey, seterusnya hasil tambah X dan Y lebih besar daripada K. Ini mudah. X tambah Y lebih besar daripada K. Beza Y dan X. Jadi Y tolak X kurang, lebih kecil daripada K. Dan akhir sekali Y melebihi X sekurang-kurangnya K. Y melebihi X sekurang-kurangnya K. Jadi Y tolak X, bukan X tolak Y sebab Y lebih pada X. Sekurang-kurangnya K lebih besar atau sama dengan K. Jadi yang ini awak kena hadam betul-betul. Dia berada pada buku teks muka surat 165. Okey, kita pergi pada contoh yang ketujuh pada buku teks muka surat 166. Encik Mutu membeli 2 jenis kemeja daripada pemborong. Kemeja jenama P harga RM6, kemeja Q harga RM10. Syarat seperti berikut. A. Jumlah kemeja yang dibeli tidak melebihi 60 helai. Jadi kita tengok penyelesaian. Lebih saya suka buat dalam bentuk jadual. Jadi kemeja P RM6, kemeja Q RM10 supaya tidak bertukar. Jadi jumlah maksudnya tambah. Jadi P tambah Q tidak kurang atau sama dengan 60. Tidak melebihi. Okey, B. Kemeja jenama P sekurang-kurangnya 3 kali kemeja jenama Q. Ingat lagi, sekurang-kurangnya. Kalau tak ingat, patah balik muka surat 165. Kita tengok sekurang-kurangnya simbol dia lebih besar atau sama dengan. Jadi P lebih besar atau sama dengan 3 kali Q. Jadi 3Q. Dan C, jumlah pembelian tidak melebihi 650. Kalau satu kemeja RM6, kalau P kemeja 6P. Jumlah kita tambah 10Q tidak lebih paling tidak lebih lah. Kalau lebih macam mana nak ambil, nak bayar. Jadi
kurang atau sama dengan 650. Ini penyelesaian bagi contoh 7. Terbagi kepada contoh 8. Sebuah kilang menghasilkan dua jenis kasut sukan. Kasut sukan N untuk kanak-kanak, R untuk dewasa. Syarat-syarat seperti berikut. Okey, jadi penyelesaian sama juga, saya lebih suka guna jadual N untuk kanak-kanak, R untuk dewasa. Jadi kita tengok A. Pengeluaran maksimum kasut ialah 400 pasang. Maksudnya dua-dua ini lebih kecil atau sama dengan 400. Okey. Kasut sukan kanak-kanak selebih-lebihnya. Kalau sebelum ini sekurang-kurangnya. Yang ini selebih-lebihnya adalah macam ini. Lebih kecil atau sama dengan 2 kali dewasa, 2R. N lebih kecil atau sama dengan 2R. Okey. Dan yang ketiga, pengeluaran minimum. Jadi minimum, kita tengok minimum. Minimum adalah besar, sama dengan. Jadi R lebih besar atau sama dengan 150. Sebab dia cakap 150 pasang. Jadi kita ada contoh 7 dan contoh 8. Macam mana kita nak mewakilkan sistem ketaksamaan linear. Jadi terima kasih. Dan jangan lupa subscribe Sefakri Maths. Dan kita jumpa pada bahagian yang seterusnya, bahagian yang kelima.